Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut itu sudah pun mengambil ya muka surat 14. Sekarang kita masuk pada muka surat 15. Hukum niat mufaraqah. Ya. Tadi murafaqah. Ya. Yang tadi kita bicara murafaqah, mim ra alif fa qaf ta. Sekarang ni ya mufaraqah pula. Ya. Mim fa alif ra mufaraqah ta. Ya. Mufaraqah, yaitu niat berpisah daripada imam. Ya. Seseorang itu tidak akan terpisah daripada imamnya kecuali dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, seseorang terpisah daripada imam dengan niat mufaraqahnya. Ya, sebab dia niat mufaraqah, maka dia terpisah dengan imam. Yang kedua, seseorang itu terpisah daripada imamnya ketika mana ketiadaan imam. Contohnya imam terbatal, ya, imam terbatal dan tidak ada orang yang tampil menggantikan imam. Maka saat makmum itu bersendirian dengan satu rukun sahaja, maka sudah pun memisahkan makmum dengan imam. Ya. Maka dengan sebab itulah bila imam terbatal, hendaklah segera ada pengganti. Ya, tak boleh kita lengah-lengahkan. Kerana kalau para makmum bersendirian dalam satu rukun secara sendirian, ya, contohnya pada qiyam, maka rukun pada qiyam ialah baca Fatihah. Kadar masa tak ada imam tu waktu berdiri sama dengan kadar baca Fatihah contohnya, maka pada ketika itu sudah dianggap ya terputus ikutan makmum dan imam. Ya, baik. Jadi antara sebab yang boleh memisahkan seorang makmum dengan imam ialah apabila makmum tersebut niat mufaraqah, niat berpisah. Mufaraqah ini kata para ulama ada dua, sama ada mufaraqah yang dibenarkan dan mufaraqah yang tak dibenarkan. Ya, mufaraqah yang tak dibenarkan hukumnya makruh. Ya, mufaraqah yang tak dibenarkan hukumnya makruh. Bahkan dalam keadaan tertentu boleh jadi haram. Ya, contoh mufaraqah yang haram ialah apabila seseorang sedang solat Jumaat, dia bermufaraqah daripada imamnya sebelum dapat satu rakaat, maka hukumnya haram. Kerana bermufaraqah pada ketika itu membatalkan solat Jumaat. Syarat solat Jumaat mestilah kita dapat satu rakaat bersama imam. Maka bermufaraqah dalam solat Jumaat sebelum dapat satu rakaat hukumnya haram. Ya. Manakala dalam kebanyakan solat bermufaraqah tanpa sebab yang dibenarkan hukumnya makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Contoh mufaraqah tanpa sebab musabab ni tuan-tuan ialah orang yang bermufaraqah. Ya, contohnya kita solat tiba-tiba ada seorang mufaraqah, dia pergi dulu. Selesai solat kita pun tanya, bang, kenapa tadi tak ikut imam? Saya kalau orang tu jadi imam saya memang tak suka. Sebab apa tak suka? Sebab hidung dia besar. Tak ada kena-mengena. Ya. Tak ada kena-mengena. Ya, tak suka tu tak ada kena-mengena. Maka itu contoh mufaraqah yang tidak dibenarkan. Ya. Maka orang yang bermufaraqah sedemikian hukumnya makruh dan tak dapat fadilat berjamaah. Adapun dengan orang yang bermufaraqah dengan sebab-sebab yang dibenarkan, maka hukumnya adalah harus. Ya, kita bicara ni tajuk keharusan mufaraqah berkenaan dengan bila keadaan-keadaan diharuskan seseorang itu bermufaraqah. Ulama memberikan bahagian dan sebab mufaraqah yang diharuskan kepada tiga sebab utama. Tiga sebab mufaraqah yang diharuskan. Yang pertama ialah apabila makmum nak cepat. Ya, makmum nak cepat. Ya, kalau kita di negeri Kedah ni masya-Allah disebabkan hari Jumaat cuti, maka tak adalah kita nak cepat sangat subuh Jumaat. Tapi kalau dengan kalau dengan kami di Selangor masya-Allah hari Jumaat hari bekerja. Maka kalau saat tuan imam baca surah Yasin dan surah Sajadah dan juga Insan, memang makmum ada yang akan mufaraqah. Ya, memang ada makmum yang akan mufaraqah. Disebabkan apa? Dia bimbang lambat masuk kerja. Ya,
subuh sudah lewat contohnya pada 6 suku baru nak qamat. Kalau 6 suku baru nak qamat, Masya Allah baca surah sajadah dengan insan lagi, insya Allah jam 7 baru hampir-hampir nak selesai. Maka pada ketika itu Masya Allah ya, dengan jam ya, keadaan jam di jalanan dan sebagainya, akan ada makmum yang mufaraqah. Maka mufaraqah kerana nak cepat dengan sebabnya bimbang ya, kita ketinggalan kenderaan ataupun bimbang kesesakan jalan, adalah mufaraqah yang dibenarkan. Ya, seseorang solat di surau KLIA ya, di tempat ya KLIA di airport, Masya Allah, tengah-tengah solat maghrib, tuan imamnya baca Sabihais Rabbikal A'la, Masya Allah ya, maghrib baca Sabihais ya, panjang tu ya. Tiba-tiba dengar pengumuman, ting tong, panggilan terakhir untuk pesawat-pesawat penumpang MH117, Masya Allah ya, diminta segera ke gate 8. Kita tahu panggilan tu panggilan pesawat kita ya, maka kita kena buat keputusan, sama ada kita tinggalkan tuan imam atau kapal terbang tinggalkan kita. Ya, jadi kita kena buat keputusan lah. Kalau kapal terbang tinggalkan kita, kita habis duit banyak ya, nak kena beli tiket baru. Maka pada ketika itu boleh bermufaraqah kerana nak cepat dengan alasan bimbang ketinggalan kenderaan. Boleh juga bermufaraqah kerana nak menyelamatkan harta. Masya Allah, seseorang yang berwuduk di luar sana, ketika mana wuduk tanggalkan jam, kemudiannya keluarkan dompet, handphonenya sekali diletakkan satu tempat, buka songkok, tutup semua. Ya, selesai ambil wuduk, langsung berdoa dengan doa wuduk, masuk ke masjid, langsung tak ingat songkok. Sebab apa? Sebab pakai seminggu sekali aja. Ya, akhirnya lupa. Ya, semuanya tak diingati. Tak kala takbir Allahu Akbar bersama dengan tuan imam, langsung syaitan datang, bang, songkok awak kat luar. Masya Allah ya, syaitan yang menguntungkan dia tolong kita tuan-tuan. Ya, songkok awak kat luar. Ya, maka dah gundah gulana, dah risau dah ya. Boleh mufaraqah, segerakan solat untuk menyelamatkan harta, dengan syarat ya, harta yang ditinggalkan tu menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar bagi kita. Ini bukan main lagi, Masya Allah, mufaraqah ya. Selesai solat langsung pergi keluar menyelamatkan harta. Kita pun tanya, bang tadi tak ikut imam, kenapa keluar awal? Kata dia mufaraqah sebab menyelamatkan harta. Harta apa yang tinggal itu? Kayu sugi, Ustaz. La ilaha illallah ya. Kalau tak kayu sugi, dia tak payahlah mufaraqah ya. Mufaraqah tinggal kayu sugi sebatang ya. Jadi boleh ambil selepas tu, tak ada siapa nak ambil kayu sugi tu ya. Jadi mufaraqah pada perkara-perkara yang menyebabkan kerugian besar, boleh kita mufaraqah untuk menyelamatkan harta. Boleh juga bermufaraqah kerana sakit. Ya, kerana sakit, Masya Allah ya. Sebab tak tahan, tuan imam lama, kita nak cepat. Orang yang sakit mata saat sujud rasa macam biji mata dah bergolek di bawah. Ya, maka kita tak tahan sujud lama, maka boleh kita mufaraqah. Ya, kadang-kadang Masya Allah solatnya dalam rokok menangis, ya sujud menangis, duduk antara dua sujud lagi kuat menangis, tahiyat akhir lagi kuat menangis. Orang sebelah kata bagus sungguhlah haji ni solat. Ya, khusyah kepada Allah, rasa bimbang dan takut kepada Allah, insaf, menginsafi kesalahan yang lalu, inkisar, meremukkan hati di hadapan Allah sampai menangis begini sekali. Apa rahsia haji menangis dalam solat? Anak pun nak menangis juga. Kata dia, aku ada bisul. La ilaha illallah ya. Rupa-rupanya duk tahan sakit bisui. Ya, bukan disebabkan khusyah, inkisar, tazallul. Ya, maka orang yang tak tahan macam tu boleh mufaraqah. Ya, boleh bermufaraqah. Itu juga mufaraqah yang dibenarkan. Ya, baik, yang berikutnya ya adalah bimbang kalau dia tak mufaraqah solatnya batal, juga boleh mufaraqah. Ya, seseorang yang bimbang kalau dia tak mufaraqah solatnya akan batal, ya disebabkan dia solat dalam hal keadaan menahan air kecil air besar, sakit perut meragam, Masya Allah. Ya, pergi dengar ceramah, Masya Allah, Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Azhar Idrus, semua ni orang top level semua ni, Masya Allah. Ya,
datang awal duduk ke depan ni, nanti boleh selfie dengan ustaz. Ya. Itu yang datang awal tu. Sebab nak selfie, ya, dengan ustaz. Dengar ceramah sampai pukul 9 malam. Ya, selesai ceramah langsung qomat nak sembahyang Isyak. Perut ada rasa sakit sikit-sikit, pesan pada perut sabar kejap. Ya. Sebab selesai ni kita pergi qada hajat. Sebab apa? Nak tunaikan hajat hati dulu. Nak salam dengan ustaz, selfie dengan ustaz. Masya-Allah. Ya. Rakaat pertama berlalu dengan baik, masuk rakaat kedua datang serangan kedua. Ya. Imam baca Fatihah kat depan, dia kat belakang menggigil. Ya. Menahan sakitnya, masya-Allah, berpeluh-peluh menggigil. Orang sebelah kata bagus sungguhlah orang ni, dengar imam baca Fatihah aja dia menggigil, masya-Allah. Ya. Bagus sungguhlah, ya. Terkesan dengan ceramah ustaz tadi, masya-Allah. Ya. Kitab anak kunci syurga, ya, dengar baca Fatihah aja dia dah menggigil. Inilah contoh yang disebutkan Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, masyaallah. Ya, orang yang apabila sebut Allah aja menggigil lah dia, masyaallah. Ya, hanya kawan ni duk tahan, kalau terbuka aja habis tu masjid. Ya, maka dia boleh segerakan, ya, mufaraqah, segerakan supaya ya dapat menyelamatkan solatnya agar tidak batal. Ya, begitulah juga orang yang salat dalam keadaan nuas, ya, yang mengantuk tadi tu, mata dah pejam, ya, nuas, terlalu mengantuk, maka bimbang kalau diteruskan jadi naum. Ya, naum ni tuan-tuan, mata tutup, telinga pun tak dengar. Ya, kalau nuas tadi salat sah lagi, tapi kalau sampai peringkat naum, mata tutup, telinga pun tak dengar, solat pun batal, tuan-tuan. Ya, maka bimbang jadi naum, maka dia pun ya mufaraqah, sembahyang tahajud malam, buat solat sunat tasbih, masya-Allah, sujudnya lama, tiba-tiba imam bangun Allahu akbar, ada seorang duk sujud lagi. Kita kata tadi pun dah lama dah ni, kau ni sujud lagi, hanya kawan duk berdengkur dah. Ya, itu dah naum dah, tuan-tuan. Ya, dalam keadaan yang sedemikian dah batal solat. Ya. Baik, itu sebab yang pertama. Boleh bermufaraqah disebabkan nak cepat. Ya. Yang kedua, boleh bermufaraqah ni sebab yang kedua, disebabkan nak fadilat. Nak fadilat. Contohnya, imam meninggalkan tahiyat awal, kita nak buat tahiyat awal. Kalau kita duduk buat tahiyat awal, yang ditinggalkan oleh tuan imam, sembahyang kita batal. Disebabkan apa? Ya, mengikut imam pada ketika itu hukumnya wajib. Duduk membaca tahiyat awal sunat, ya, yang dianggap su'ul mukhalafah, menyalahi kedudukan imam yang boleh membatalkan solat. Maka dengan sebab itu, kalaulah dengan kita saat imam tinggalkan tahiyat awal, kita nak buat tahiyat awal kerana nak ambil fadilat sunat-sunat ab'ad yang ada dalam tahiyat awal, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh dengan niat mufaraqah. Ya, maka boleh dengan kita niat mufaraqah untuk duduk membaca tahiyat awal yang ditinggalkan oleh tuan imam. Kita dalam tajuk apa? Keharusan mufaraqah. Ini dengan erti kata, kalau orang tanya, ustaz, imam tak baca tahiyat awal, saya mufaraqah untuk baca tahiyat awal, boleh tak? Maka jawapannya boleh. Ya, kerana mufaraqah untuk mengambil fadilat. Tetapi kalau ditanya, ustaz, imam tak baca tahiyat awal, saya ikut imam afdal atau saya mufaraqah dan duduk baca tahiyat? Maka ulama mengatakan ikut imam lebih afdal daripada kita duduk baca tahiyat dengan niat mufaraqah. Ya, dari segi bicara boleh tak boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau dari segi mana yang afdal, maka ikut imam lebih afdal. Baik, yang berikutnya, sebab yang ketiga, ya, ialah berbeza pendapat pada pembelajaran kita, kefahaman kita, keyakinan kita, pegangan kita, bacaan imam yang sedemikian tidak sah solat. Ya, tetapi belum tentu tidak sah pada orang lain. Maka dengan sebab itu dikatakan berbeza pendapat. Ya, kita singgah satu kampung, masya-Allah,
Ya, tuan imamnya baca dengan pelat-pelat Jawa lama, bukan Jawa baru, masya-Allah ya. Ini ada kawan-kawan kita daripada Selangor yang daripada orang Jawa, masya-Allah ya. Ini Jawa lama-lama ni, bukan Jawa sekarang. Ya, Jawa sekarang tak moden-moden. Ya, Jawa dulu tu yang baca masya-Allah ijajul cilatil ardu jilcalaha. Ya, bacaannya macam tu. Ya. Jadi kalau kita dengan singgah satu tempat tu, bacaan Fatihahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya-Allah, kita merasakan bahawa kita tak patut ikut. Ya, aku qari antara bangsa, imam masjid negara, mana boleh ikut dengan bacaan yang macam ni. Ya, contohnya mungkin yang tak boleh ikut tu kita seorang aja, disebabkan kita memang baca baik. Tapi kalau kumpulan tu panggil siapa pun semua baca macam tu. Ya, panggil kawan ni sama juga, wala cha juga, yang ni pun wala cha juga, yang ni pun wala cha juga, sama saja. Ya, jadi dia sama-sama dia menyanyi lagu kita serupa sama aja. Ya. Jadi kita yang tak serupa dengan dia ni, ya, boleh mufaraqah disebabkan berbeza pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan dah baik tapi ba tak ada. Bismillah. Imam Nawawi mengatakan surah Fatihah ada 159 huruf. Hilang salah satu daripadanya termasuk dalam Bismillah menyebabkan solat tidak sah. Maka pada pendengaran kita rasa macam tak dengar ba, ya, tetapi belum tentu pada pendengaran orang lain. Mungkin yang berada lebih hampir dengan tuan imam dengar ada ba. Ya, hanya kita saja yang dengar tak ada ba. Maka sebab itu dikatakan mufaraqah kerana berbeza pendapat. Pada pendapat kita, ya, tak dengar macam ada ba. Ya, tapi belum tentu pada orang lain. Ya, Haji Khamis, Haji Sabtu, Haji Rabu, Haji Senin rasa macam dengar ada ba. Ya, kita yang tak dengar. Maka sebab itulah dikatakan mufaraqah kerana berbeza pendapat. Sebab dalam pegangan kita, keyakinan kita, bacaan yang sedemikian tidak sah solat, maka kita tak boleh ikut. Langsung kita kena mufaraqah. Surah Al-Fatihah ada 29 perkataan. Ya, tertinggal satu perkataan menyebabkan tidak sah solat. Tuan imamnya baca iyyaka na'budu wa nasta'in, kita dengar adakah tak adakah, tak apa, tunggu lagi rakaat kedua pula. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, baca sedar ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Jadi macam tu. Ya, dia jadi macam CD rosak kat situ. Ya, dia jadi macam CD rosak. Kita pun pening. Cukup ke tak cukup ke ni? Ya, 29 ke kurang ke? Ya, maka pada ketika itu kita tak boleh ikut. Ya, kita tak boleh ikut. Ya, maka itu yang dikatakan berbeza pendapat. Ya, mufaraqah kerana nak cepat silakan cepat sebab awak memang nak cepat. Mufaraqah kerana nak fadilat silakan buat sebab apa, memang imam kami tinggal tahiyat. Ya, tapi kalau mufaraqah kerana berbeza pendapat, sunat